السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim atau kama qala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, lamma urija bi marartu biqaumin. Nabi kata ketika aku dimi'rajkan, aku dibawa berjalan melalui satu kaum lahum adfarun min nuhas, yang kaum itu mempunyai kuku-kuku daripada tembaga. Nabi cerita pengalaman dia ketika Isra dan Mi'raj. Isra daripada Makkah di Baitul Maqdis, itu Isra. Daripada Baitul Maqdis naik kita sampai ke Sidratil Muntaha, itu dia panggil Mi'raj. Nabi kata ketika aku di-mi'rajkan, ketika Nabi daripada Baitul Maqdis naik sampai ke langit, marartu biqaumin, Nabi kata aku berjalan melalui satu kaum lahum adfarun min nuhas. Kaum itu Tuhan bagi jadi kuku mereka ni daripada tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Dengan kuku tembaga ni mereka duk garu muka mereka dan dada mereka. Tuhan bagi jadi kuku daripada tembaga. Dengan kuku tembaga tu mereka cakap muka dengan cakap dada mereka, berdarah merambu-rambu. Faqultu man haula'i ya Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Jibril. Nabi kata, siapa depa ni? Sendiri duk garu muka dengan dada sampai berdarah-darah ni, apa pasal dia buat diri dia sendiri? Siapa depa ni? Qala, jawab Jibril, haula'i allazina ya'kuluna luhuman nas. Mereka ini adalah orang-orang yang semasa hidup di atas dunia dulu, mereka makan daging manusia. Mereka ni adalah golongan manusia yang masa hidup atas dunia, ya'kuluna luhuman nas. Mereka makan daging orang. Wa yaqa'una fi a'radihim. Dan kata Jibril, mereka ni masa hidup atas dunia dulu suka menjatuhkan maruah orang. Hadis itu riwayat Abu Dawud.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa maksud yang dikatakan mereka ni allazina ya'kulu maluhuman nas, orang yang makan daging orang. Dalam ayat 12 surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan maksud dia. Firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha at-tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Maksud dia, Tuhan kata janganlah kamu mengumpat sama-sama kamu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan sama-sama hampa hang kata kat aku kata kat hang. Jangan hang umpat aku umpat hang. Jangan ada perbuatan macam ni di kalangan hampa orang Islam. Tuhan kata macam tu dalam Quran. Kemudian Tuhan kata ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tuhan kata adakah hampa suka makan daging saudara hampa sendiri? Tuhan tanya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Adakah hampa suka makan daging saudara hampa sendiri sedangkan dia sudah jadi bangkai? Adakah kita ada kawan kita mati, kita gamak pergi duk robek makan biji mata dia, kepak tangan dia, mamah makan, adakah kita gamak buat macam tu? Fakarihtumu, Tuhan kata tentu hamba tak suka. Dan kalau tak suka, wattaqullah, hendaklah takut kepada Allah. Innallaha at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Allah Tuhan Maha penyayang. Daripada ayat 12 surah Al-Hujurat ini dapat faham kita bahawa yang dimaksudkan dengan ya'kulu lahma akhi, yang dikatakan makan daging saudara ni ialah mengumpat. Maka dalam hadis tadi diceritakan kepada kita Nabi SAW sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam Mi'raj Nabi itu ditunjukkan kepada Nabi ada satu kaum Allah bagi kuku dia jadi daripada temaga, lepas itu dengan kuku tu dia garu muka dia dengan dada dia sampai merambu-rambu darah. Nabi tanya Jibril, siapa mereka ni? Jibril kata haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang yang makan daging orang. Maksudnya mereka adalah orang yang atas dunia dulu suka mengumpat. Tengok orang tu kata, tengok orang ni kata, tengok orang ni buat cerita tak betul kat dia, tengok orang ni buat cerita tak betul kat dia. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan depa masa atas dunia suka bagi jatuh maruah orang. Tak ada pasal, tak ada satu sebab, tak ada satu punca. Dia doa aibkan orang, dan bila dia boleh aibkan orang, satu kepuasan hati bagi dia. Maka orang yang macam ni ditunjukkan kepada Nabi SAW. Mereka seolah-olah menyesal di akhirat itu, sendiri merosakkan diri sendiri. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam in kana fihi ma taqul faqad irtabta wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi tanya sahabat-sahabat dia satu hari. Nabi kata atadruna mal ghibah? Nabi kata hangpa tahu dah apa maksud mengumpat tu? Yang kata mengumpat tu apa? Sahabat-sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat-sahabat kata kami tak tahu, Allah dan Rasul yang tahu mengumpat tu apa. Nabi kata zikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan mengumpat itu ialah kamu cakap sesuatu yang tak elok tentang kawan kamu, yang kalau kawan kamu dengar dia marah, dia tak suka.
Kita bercakap satu benda tentang dia, yang kalau benda tu dengar ke telinga dia, dia marah kita. Dia tak suka dengan apa yang kita cakap, itu mengumpat. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kalau sekiranya hak kita kata tu betul, memang ada ke dia? Mengumpat juga kan? Benda hak kita kata tu memang betul, ada kat dia. Kita kata benda betul, adakah itu mengumpat juga? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, in kana fihi ma taqul faqad irtabta. Nabi kata, kalau yang hang kata tu memang betul ada kat dia, itulah mengumpat. Memang benda tu ada kat dia, dan kita pun kata benda tu benda tak elok, kita kata, itulah mengumpat. Nabi kata, faqad irtabta, maka itulah yang dikatakan riba, mengumpat. Wa illam yakun fihi ma taqul. Tapi kalau yang hang kata tu benda tak betul, tak ada dekat dia, hang pi reka-reka cerita kata kat dia, faqad bahatta. Nabi kata, yang tu hang berdusta, hang fitnah dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min safiyata kaza wa kaza. Qala ba'd ar-ruwah ta'ni qatira. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan law muzidat bima'il bahri lamazajathu. Qalat وحكيت له إنسانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. أو كما قال, hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, satu hari aku kata dekat Nabi. Aisyah isteri Nabi, satu hari sembang dengan Nabi ini, dia kata dekat Nabi, dia kata, hasbuka min safiyata kaza wa kaza. Satu hari tak macam mana cemburu dia. Aisyah ni rasa cemburu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata dekat Nabi, dia kata, hasbuk, dia kata memadai, cukuplah bagi engkau ya Rasulullah, min safiyah, dengan safiyah seorang, kaza wa kaza. Dalam riwayat dia kata ta'ni qasirah. Dia kata pula, dia kata safiyah ni pendek. Memang safiyah isteri Nabi ni, dia orang jenis pendek ni. Jadi pendek dia ni diejek oleh Aisyah radhiyallahu anha. Cemburu punya pasal. Isteri Nabi pun ada cemburu, pasal isteri Nabi pun manusia. Tapi cemburu yang ada pada isteri-isteri Nabi ni cemburu yang terkawal. Bila timbul cemburu, Nabi padam. Bila timbul cemburu, Nabi padam. Kalau isteri-isteri Nabi tak ada cemburu, tak ada apa, itu sudah ternafi sifat manusia. Sifat manusia benda-benda ni tak boleh lari. Maka Aisyah radhiyallahu anha satu hari tak macam mana main cemburu dia, maka dia kata dekat Nabi, dia kata tak apalah lah ni macam ni lah, dia kata cukup dengan Sofia tu lah, maksud dia tak payah balik main rumah aku dah, duduk rumah Sofia tu dah lah. Lepas tu melarat dia sampai kata Sofia pendek. Bila marah ni mulut dia nak keluar macam-macam lah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila keluar ayat kalam macam tu, kalam menghina orang, hidup kata pendek lah, hidup kata. Nabi bila dengar aja macam tu, Nabi kata, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, hang telah cakap satu kalimah. Yang kalimah hang cakap tu, kalau sekiranya dibuang dalam laut, yang laut yang banyak tu boleh berubah rasa dan boleh berubah bau. Kerana cemarnya kalimah yang hang cakap, Nabi kata.
Hampir duk hina orang tu pendek, hampir duk hina orang ni, duk kata benda yang mengaibkan dia, hampir duk kata kat dia kalimah yang hang keluar, kalimah tak elok yang hang keluar tentang orang lain tu, kalimah tu Nabi kata kalau dibuang dalam air laut yang banyak tu boleh berubah bau, boleh berubah rasa kerana cemarnya perkataan yang hang cakap ni. Nabi kata. Makna hadis ni ialah Nabi SAW dia tak bagi can orang duduk mengumpat depan dia. Dia tak bagi can. Dia potong lala tu juga suruh berhenti. Kata Aisyah lagi, wahakaitu lahu insanan. Aisyah kata aku pernah cerita dekat Nabi, aku pernah menghikayatkan kepada Nabi, aku pernah pihampak dekat Nabi cerita tentang aib satu manusia lain. Faqala Nabi SAW, Nabi jawab pula dekat Aisyah ni. Nabi kata, ma uhibbu anni hataitu insanan. Nabi kata terus terang, aku hamam dekat hang, aku tak suka hang cerita dekat aku pasal aib orang. Nabi SAW dia tak bagi peluang orang-orang yang duk keliling dia hidup buat macam ni. Kalau dicerita buruk orang dengan tujuan supaya orang yang dengar ni tak terkena tipu dengan dia kaki penipu misalnya, itu tak apa. Sebab apa? Sebab kita bertujuan nak selamatkan orang daripada kena tipu dengan satu kaki penipu. Tapi kalau hidup cerita benda yang tak ada satu faedah, orang dapat mengaibkan kawan tu aja, yang ni salah. Hidup hina dia pendek, hidup hina dia hitam, hidup hina kata dia bodoh, hidup hina, tak boleh lah. Apa untung yang orang dengar ni dapat? Tak ada pengajaran yang orang dengar ni, tak ada pengajaran yang mereka dapat daripada cerita tu. Saja-saja main nak abang dekat Nabi, kata Safiyah ni pendek lah, Nabi marah. Saja-saja nak main cerita dekat Nabi, nak kata kawan tu bodoh, nak kata kawan ni bangang, nak kata kawan ni bahalul, nak kata Nabi tak suka benda macam ni. Bila Aisyah bawa main cerita yang seumpama macam ni, Nabi SAW terus kata, dia kata, ma uhibbu anni hataitu insanan. Aku tak suka diceritakan kepada aku tentang aib dan tentang kelemahan dan tentang buruk yang ada pada orang. Wa inna li kaza wa kaza. Nabi kata pasal apa? Pasal aku pun manusia. Sebagai manusia, aku pun ada kelemahan sikit-sikit. Nabi kata. Hang nak cerita dekat aku kelemahan orang, itu orang cerita kelemahan aku pula dekat orang. Tuan-tuan, kalau kita duduk dengar cerita buruk orang, kita nak pergi panjangkan dekat orang lain, kita tak tahu dalam masa yang sama orang duduk dengar cerita tentang buruk kita. Tapi kalau semua orang suka dengan aib nak cerita, semua orang punya aib buka habis. Pasti tidak ada manusia tidak ada aib. Maka Nabi SAW kata, aku tak suka hang cerita aib orang dekat aku. Wa inna li kaza wa kaza, kerana sesungguhnya bagi aku sendiri ada aib kaza wa kaza, bagian-bagian aib aku orang boleh cerita. Hadis itu riwayat Abu Daud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil pengajaran. Cakap cerita yang mengaibkan orang dan tidak menguntungkan kita dan orang yang dengar tak payah cerita. Melainkan kalau sekiranya benda itu didiamkan, ramai lagi orang akan terkena mudarat yang dibawa oleh orang ini. Maka kita cerita dengan niat supaya orang selamat daripada terkena dengan dia. Itu tidak apa. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 275. Muka surat 275. Kita masuk surah Saba Makkiyah. Surah Saba Makkiyah. Kita dah bagi tahu dah gazet tentang surah ini pada bulan lepas. Satu surah yang diturunkan di Makkah dan dia diturunkan selepas daripada turunnya surah Luqman. Dan Sabah ini adalah ambil sempena nama satu kabilah Arab yang tinggal di sekitar negeri Yaman sekarang. Dan kaum Sabah ini adalah kaum yang berjaya.
Kejayaan mereka ni sampai ke peringkat berjaya membina empangan besar. Yang dinamakan empangan itu empangan Ma'rif. Dan hasil daripada membina empangan Ma'rif itu, kawasan sekitar empangan itu menjadi kawasan yang sangat subur, makmur, dan membawa untung besar kepada penduduk yang tinggal di sekitar kawasan itu. Kerana kemakmuran yang melimpah ruah itu, maka akhirnya penduduk negeri itu jadi lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu normal, tuan-tuan. Itu normal. Daripada dulu sampai sampai kiamat, manusia kalau Tuhan test dengan tenang yang melimpah-limpah, lambat-laun lupa. Itu biasa, itu lumrah. Kebanyakan manusia akan kena. Allah uji dia dengan tenang melimpah-limpah, lupa. Dulu bagus, bila kena tenang yang melimpah-limpah, lupa. Demikian halnya dulu bagus, bila Allah test dia dengan susah melarat, pun lupa juga. Maka sebaik-baiknya ialah Nabi kata wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu ialah yang pertengahan. Kita pun tak mau kaya-raya sampai lupa diri, dan kita pun tak mau sampai miskin hidup melarat yang juga boleh lupa diri. Maka oleh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kabilah Sabah ini, puak Sabah ini menjadi kaya raya kerana negeri mereka yang makmur, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hukuman kepada lupa itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan empangan Ma'rif yang menjadi kemegahan mereka semua itu dibinasakan. Maka pecah empangan Ma'rif itu, berlaku banjir besar sampai binasa semua. Dalam surah Sabah ini juga dia mai dekat kita cerita tentang Nabi Daud dan kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi Daud. Dan juga cerita tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan kelebihan yang ada pada dia. Cuba kita tengok apa yang disebutkan di dalam surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dia kata, telah puji Allah akan dirinya dengan sifat keelokan. Tuhan puji diri dia sendiri. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah puji diri dia sendiri. Allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ini Tuhan yang baginya barang yang dalam 7 lapis langit dan bumi. Semua hak Tuhan. 7 lapis langit, segala benda yang ada di atas langit sana, semua hak Tuhan. Tak ada sebiji pun benda yang dimiliki oleh makhluk yang ada di atas. Semua hak Tuhan. Demikian hal segala benda yang ada di atas muka bumi ini, daripada yang mata kita tengok nampak sampai benda yang mata tengok tak nampak tapi ada. Dalam perut bumi ada petroleum, dalam perut bumi ada emas, dalam perut bumi ada perak, dalam perut bumi ada biji timah. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya manusia memiliki benda tu, atas jalan pinjam semata-mata. Hakikatnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka milik dan kejadian dan hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hak ada di 7 lapis lagi, di bumi, dalam perut bumi, dalam laut, semua sekali milik Allah. Semua sekali dijadikan oleh Allah. Semua sekali adalah makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, walakul hamdu fil akhirah. Dan baginya, yakni bagi Allah, kepujian pada akhirat seperti mana di dunia. Maksud dia sama ada dunia ataupun akhirat, Allah lah yang memberi segala-galanya. Maka kita wajib memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ni pun apa kita dapat Tuhan bagi. Berapa ramai manusia terai nak menyaga ni sampai habis duit, tapi Tuhan tak bagi berjaya dalam menyaga. Tapi ada manusia terai sekali aja Tuhan bagi dia berjaya. Maknanya nak bagi kejayaan tu Allah punya. Allah nak bagi, dia bagi. Siapa tak boleh halang. Kalau Allah tak mau bagi, siapa pun tak boleh paksa Tuhan suruh bagi. Semuanya sekali adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dunia ni saja Tuhan bagi, akhirat itu pun Tuhan saja yang boleh bagi. Yang boleh selamat daripada getir padang mahsyar, Allah saja yang boleh bagi selamat, lain tak boleh. Yang boleh selamatkan manusia daripada terseksa di padang mahsyar, Allah saja boleh bagi, lain tak boleh.
Yang boleh menyelamatkan manusia daripada kena himpit dalam kubur, Allah saja yang boleh selamatkan dia, lain tak boleh. Maknanya yang boleh bagi sama ada atas dunia ataupun di akhirat, yang boleh bagi ni Allah Subhanahu wa taala saja. Maka puji akan dia, akan Allah oleh segala awliya-Nya apabila masuk mereka itu akan syurga. Maka awliya Allah, para wali Allah, apabila ditakdirkan mereka masuk syurga itu, mulut ni tak habis-habis, tak kering mulut daripada bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa huwal hakimul khabir, dan dialah Tuhan yang amat hakim, yang amat bijaksana pada perbuatannya, lagi ketahui dengan makhluknya. Tuhan ni amat bijaksana. Apa Tuhan buat ni, ada kebijaksanaan Tuhan pada dia. Tuhan buat manusia, Tuhan buat binatang, Tuhan buat lalat, ada kebijaksanaan Tuhan. Di sebalik Tuhan menjadikan lalat itu, ada guna dia. Tuhan jadikan pokok dengan 1001 macam pokok, ada kebijaksanaan Tuhan. Di sebalik Tuhan menjadikan pokok-pokok itu. Bijaksana Allah menjadikan benda-benda ni, manusia tak habis kaji lagi. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, manusia duk kaji benda yang Tuhan bagi jadi atas muka bumi ni. Hari ni jumpa sikit, minggu depan jumpa sikit lagi, bulan depan jumpa lagi, 10 tahun ke depan jumpa lagi manusia duk kaji, lagi duk dapat. Rupa-rupanya Allah bagi jadi satu benda tu, Allah Maha bijaksana, ada guna dia. Cuma manusia tak habis kaji, manusia tak tahu. Firman Allah, ya'lamu ma yaliju fil ard, ketahuilah barang yang masuk di dalam bumi. Allah tahu, ketahui Allah akan barang yang masuk dalam bumi, seperti ayam dan orang mati dan lainnya. Tuhan tahu semua. Benda ada masuk dalam bumi ni, ayam hujan turun punya lebat, tak aja hilang ayam tu semua. Pergi ke mana? Dia cerak masuk dalam perut bumi, Tuhan tahu. Berapa banyak, berapa galen air hujan turun hari ini, Tuhan tahu secara tepat. Berapa galen turun, berapa liter air hujan turun hari ini, Tuhan tahu secara tepat. Daripada jumlah yang turun tu, yang cerak masuk dalam bumi, Tuhan tahu berapa banyak. Yang duk bercangkung di empangan, Tuhan tahu berapa banyak. Demikian yang dikatakan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu sekali detailnya. Dan Tuhan tahu berapa ramai orang masuk dalam bumi hari ini. Seluruh dunia, berapa orang mati hari ini, Tuhan tahu. Di Pulau Pinang berapa orang, di Malaysia berapa orang, di Asia Tenggara berapa orang, dalam dunia seluruhnya berapa orang mati hari ini yang ditanam dalam perut bumi, Tuhan tahu semua sekali. Daripada jumlah yang mati hari ini, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa dewasa, berapa budak-budak yang mati, yang dikebumikan hari ini, Tuhan tahu semua sekali. Dahsyatnya yang dikatakan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sekali. Firman Allah, wa ma yakhruju minha, dan Tuhan tahu barang yang keluar daripada bumi. Hak tadi hak masuk dalam bumi, air yang bergerak dalam bumi, mayat yang ditanam dalam bumi, Tuhan tahu. Barang yang terbit keluar daripada bumi pun Tuhan tahu. Seperti mana tumbuh-tumbuhan dan mata air dan galian dan sebagainya yang keluar daripada perut bumi, Tuhan tahu. Hari ini seluruh dunia berapa tong minyak yang disedut keluar daripada perut bumi, Tuhan tahu. Petronas cari gali di Malaysia sedut berapa tong, berapa liter, berapa galen, berapa banyak minyak daripada perut bumi hari ini, Tuhan tahu. CEO Petronas pun tak tahu lagi, Tuhan tahu dah. Berapa banyak minyak yang Brunei sedut keluar hari ini, Tuhan tahu. Berapa banyak minyak yang Saudi sedut keluar hari ini, Tuhan tahu. Jumlah total, grand total semua sekali yang sedut keluar hari ini sampai pukul 8 malam tadi, Tuhan tahu. Dan Tuhan mentadbir, dan Tuhan mengurus, dan Tuhan mengizinkan minyak nak keluar berapa banyak berlaku atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dikatakan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu sekali hebatnya. Hari ini berapa batang pokok tumbuh, Tuhan tahu. Berapa banyak biji benih yang ditanam hari ini, Tuhan tahu. Daripada jumlah biji benih yang ditanam, berapa yang tumbuh, Tuhan tahu. Firman Allah, wa ma yanzilu minas sama, dan barang yang turun daripada langit, sama ada air hujan ataupun air embun ataupun malaikat yang turun daripada langit, Tuhan tahu semua sekali.
Dalam muka, di atas muka bumi dalam dunia hari ni berapa banyak hujan turun, Tuhan tahu. Air embun yang nak start menitik daripada waktu tengah malam kat lagi ni, berapa banyak air embun turun di seluruh dunia, Tuhan tahu. Dan berapa banyak malaikat yang turun mai kerana nak membawa rahmat dan sebagainya daripada langit, Tuhan tahu bilangan dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'ruju fiha, dan barang yang naik pada langit daripada amalan dan lainnya, Tuhan tahu. Tentang amalan kita hari-hari dibawa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari amalan kita naik, satu hari 2 kali. Naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang duk jaga ni buat naik dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam hadis ada menceritakan, hadis daripada Khalid bin Ma'dan, menceritakan ada di kalangan manusia ni amal dia bila naik di depan Tuhan, Tuhan tak mau tengok amal itu. Tuhan kata dekat malaikat yang buat naik ni, Tuhan kata dekat dia, ambil amalan dia ni pergi hempuk atas muka dia, aku tak mau amalan yang macam ni. Bila disemak-semak, bila disiasat-siasat, bila diperiksa balik, apa masalah dia ni? Amalan dia Tuhan reject macam tu. Apa masalah dia? Tengok-tengok masalah dia apa? Amalan itu bercampur dengan riya, bercampur dengan sum'ah, bercampur dengan ujub, bercampur dengan tidak ikhlas, bercampur dengan macam-macam benda. Tuhan kata aku tidak layak menerima orang yang buat amal yang macam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, huwar rahimul ghafur, dan dialah Tuhan yang amat rahim lagi amat mengampuni dengan segala aulianya. Tuhan dia dengan orang baik. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa, dia lemah, bukan dia lemah, dia jadi kalah, bukan dia kalah. Tuhan tidak lemah, Tuhan tidak kalah. Tapi Tuhan dengan orang baik-baik ni, Tuhan tak boleh kalau tidak makbulkan permintaan dia. Lemah kalah tu bahasa kita, tapi bukan Tuhan lemah, bukan Tuhan kalah. Tapi Tuhan kalau orang baik tak boleh, Tuhan mesti bagi ke dia. Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hamba dia yang betul-betul taat dekat dia, ikhlas dalam melakukan apa-apa dekat dia, Tuhan tak boleh. Dia angkat tangan, Tuhan akan bagi apa yang dia minta. Firman Allah, wa qala allazina kafaru, dan telah berkata oleh segala orang kafir, la ta'tina as-sa'ah, tidak datang akan kami oleh hari kiamat. Ini cerita tak habis. Tuan-tuan baca tafsir Quran, baca dalam surah apa pun, cerita ni dia duk repeat, dia duk main. Cerita apa? Cerita orang kafir dalam maksud kata orang yang engkar. Orang yang engkar ni, dia cerita pasal kiamat ni, dia tak apa nak percaya. Sebahagian daripada orang semayang pun hati tak 100% percaya tentang kiamat ni. Kalau dia 100% dia percaya tentang kiamat, yang kata kiamat ni start daripada mati sampai masuk surga esok ni, itu semua tu cerita kiamat. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Nabi kata sesungguhnya kubur itu ialah awal-awal rumah bagi alam akhirat. Mati-mati itu dah start cerita luar daripada cerita dunia, sudah start. Cerita akhirat sudah start. Berapa ramai manusia dia tak 100% yakin bila masuk dalam kubur ni ada malaikat nak main. Berapa banyak manusia yang dia tak yakin kata dalam kubur ni dia boleh jadi gelap, dia boleh jadi cerah, dia boleh jadi lapang, dia boleh jadi sempit. Berapa ramai manusia tak yakin tentang benda ni. Berapa ramai manusia dia tak yakin cerita hadis yang mengatakan dalam kubur ni ada 70 tinina. Nabi kata ada 70 ekor ular besar. Berapa ramai orang yang tidak yakin hadis yang cerita dalam kubur ni ada Suja'ul Aqra, ada satu ular yang dipanggil Suja'ul Aqra. Berapa ramai manusia yang tidak yakin cerita orang yang duduk dalam kubur ni kalau dia ni min ahli syaqawah, daripada orang jahat, menjelang kiamat itu ni dia akan terazab dalam kubur. Berapa ramai orang tak yakin benda ni. Kalau manusia yakin, tak ada manusia buat jahat. Firman Allah, qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib. Kata olehmu ya Muhammad, sebenar demi Tuhan aku, sungguh mendatang akan kamu oleh Tuhan yang ketahui yang gaib-gaib. Allah suruh Nabi SAW bagi tahu dekat orang yang tak percaya ni, tolong percaya benda ni benda betul.
Tolong percaya, yang cerita kata manusia bila nak mati ini malaikat mai duduk tepi dia. Kalau sekiranya dia orang yang beriman, malaikat kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada malaikat yang mai dekat orang yang nak mati kata macam tu, dan ada malaikat yang mai di sisi orang yang nak mati, dia halau kita, dia kata keluarlah jiwa yang keji daripada tubuh ini. Kena percaya benda tu. Pasal benda tu dia mai daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Tiada rai, maksudnya tidak ada yang tersembunyi daripada Allah setimbang zarrah pun ataupun semut halim sekalipun. Tak ada benda yang Tuhan tak tahu dalam muka bumi. Tak ada benda Tuhan tak tahu. Ni dalam ada ni berapa ratus orang ada ni, tiap-tiap seorang daripada kita ni lintasan hati kita pun Tuhan tahu. Jangan benda kita bercakap, hak kita terlintas dalam hati ni Tuhan tahu. Tiap-tiap seorang. Bukan tiap-tiap seorang yang duk ada duk bersila dalam masjid ni, tiap-tiap seorang yang duk ada dalam kepala batas ni Tuhan tahu apa lintasan hati dia lah ni. Bukan tiap-tiap orang yang ada dalam kepala batas ni Tuhan tahu lintasan hati dia. Semua manusia yang ada di atas muka bumi ni, apa dia teringat dalam hati dia lah ni Tuhan tahu semua. Tidak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, fis samawati wala fil ardh. Pada dalam langit dan tiada yang tersembunyi pada dalam bumi. Bukan kata ada di atas muka bumi ni, sampai atas langit sana berapa banyak malaikat yang duk sujud kepada Allah lah ni Tuhan tahu. Berapa banyak malaikat yang lah ni tengah duk rokok di depan Allah Tuhan tahu. Wala asgharu min dhalik wala akbaru illa fi kitabim mubin. Dan tiada yang halus daripada yang demikian itu zarah, dan tiada yang besar melainkan tersurat pada kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Semua pun Tuhan tahu. Dalam dunia ni semut ada berapa ekor? Dalam kumpulan semut ni kerengga ada berapa ekor? Yang kata semut rantai ada berapa ekor? Semua Tuhan tahu detail. Firman Allah, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, supaya balas Allah akan segala mereka yang beriman dan beramal mereka itu akan amal yang saleh, iaitu fardu ataupun sunat. Tuhan tahu semua benda ni dengan tujuan untuk Tuhan nak balas balik kepada semua orang yang ada ni. Siapa buat baik, Tuhan balas dia dengan kebaikan. Siapa buat jahat, Tuhan balas dia dengan azab sengsara. Firman Allah, ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bermula bagi mereka itu, yang bagi orang mukmin yang beramal saleh itu, rezeki yang mulia dalam syurga nanti. Itu dia. Tuhan kata siapa atas dunia ni percaya, tak mau cakap banyak, mai di telinga dia Quran, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Mai di telinga dia hadis Nabi, hadisnya hadis sahih, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Nak nak bangkang, nak tak puas hati, nak kata tak mau. Orang yang macam ni Allah sediakan ganjaran baik kepada dia dalam syurga itu. Firman Allah, walladzina sa'au fi betul tuan-tuan. Walladzina sa'au fi ayatina, bukan fi abaina tu. Ayat salah tu. Dan bermula mereka yang mengusahakan pada membatal segala ayat Quran. Ayatina. Walladzina sa'au fi ayatina, bukan walladzina sa'au fi abaina. Itu dia tersilap cetak tu. Tolong betul. Siapa ada pegang Quran ni tolong cek ni, okey dah. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Dan bermula mereka yang mengusaha mereka itu pada membatal segala ayat Quran. Kalau abaina, segala bapak-bapak kami takfir. Dan bermula mereka yang mengusaha mereka itu pada membatal segala ayat Quran kami. Siapa-siapa yang nak bangkang ayat Quran dengan kata Al-Quran itu sihir, dengan kata Quran itu syair dan lainnya, hal melemah mereka itu akan kami daripada azab Allah Subhanahu wa taala, kerana zat mereka itu tiada bangkit kubur dan tiada seksa itu. Dan siapa-siapa
Tuhan kata, dan siapa-siapa yang tak mau percaya ayat Quran dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya nak melemahkan apa yang Allah kata. Ulaika lahum azabun min rijzin alim. Bermula bagi mereka yang tak percaya ayat Quran itu azab daripada sejahat-jahat azab lagi sangat sakit. Siapa-siapa yang tak percaya dengan ayat Quran, maka orang-orang ni semua lahum azabun min rijzin alim. Tuhan cukup kalau dia kata ulaika lahum azabun alim, cukup tak? Tapi Tuhan tambah sikit lagi. Tuhan kata ulaika lahum azabun min rijzin alim, tambah lagi. Tuhan kata bagi orang yang tak percaya Quran ini, bagi mereka ni azab yang sangat-sangat sakit. Makna kata kesalahan yang cukup berat mana-mana orang yang tak percaya kepada ayat Quran. Tuan baca paper hari ini. Dalam Star pun ada keluar, dalam Metro pun ada keluar. Satu lulusan Al-Azhar isytihar murtad pasal ikut AP ayah bin. Orang lain ada keluar, dihadapkan ke mahkamah. Pasal masa dihadapkan kali yang pertama dulu, dia isytihar, dia sudah keluar daripada agama, dia lulusan Al-Azhar. Tuan, manusia ni dia boleh think sampai macam tu. Kesian tuan. Maknanya tak percaya Quran. Maknanya tak percaya Quran, menidak akan apa yang Allah sebut dalam Quran, maka rosak segala-galanya. Firman Allah, wa yaral ladzina utul ilm alladzi unzila ilaika min rabbik huwal haq. Dan lihat oleh segala mereka yang beri kitab, lihat akan Quran yang diturun kepada engkau daripada Tuhan engkau, iaitulah yang sebenar. Orang-orang ni semua dia tengok Quran yang Allah turun dekat Nabi Muhammad, tapi tak mau percaya. Kita hari ni tak tengok yang kata Jibril tu macam mana. Kita tak tengok Nabi sewaktu Quran wahyu turun dekat dia, keadaan Nabi yang kata berpeluh macam mana, yang kata Nabi tengah naik unta, Quran turun sampai kaki unta ketat menahan beratnya, wahyu yang turun. Semua benda ni kita tak tengok. Kita cuma tengok Quran tu ada depan kita, satu kitab itu aja. Tapi orang yang hidup zaman Nabi dulu, mereka berpeluang, mereka berkesempatan tengok macam mana wahyu turun, macam mana Nabi tengah-tengah dia bercakap, wahyu turun, Nabi diam, berpeluh penuh di muka Nabi. Macam mana Nabi tengah naik unta, tiba-tiba wahyu turun, unta tak berjalan, kentang kaki unta. Mereka tengok semua dan mereka tahu kata Nabi tengah terima wahyu. Bila habis, Nabi baca balik ayat tu. Mereka tengok sampai macam tu, sekalipun ada di kalangan mereka yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak percaya dengan Quran yang turun. Firman Allah, wa yahdi ila siratil azizil hamid, dan menunjuk kepada jalan agama Allah yang ampunya kemuliaan dan kepujian, yakni segala mukmin ahli kitab seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawan dia, dan segala yang beriman. Lihat mereka itu akan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang sebenar, kerana muwafaqah, yakni bertepatan bagi barang yang ada di dalam kitab mereka itu. Bila turun Quran, masa Quran turun ni ada alim ulama yang beriman dengan kitab Taurat dulu, ada. Mereka orang yang betul-betul berpegang dengan Taurat. Tiba-tiba Nabi Muhammad bangkit, klaim kata jadi Nabi, hidup baca ayat Quran. Mereka ni alim di dalam Taurat. Bila mereka dengar ayat Quran Nabi hidup baca, mereka tally balik dengan apa yang mereka tahu dalam Taurat. Bila tally balik, sebahagian daripada mereka ni pergi jumpa Nabi, aslim ni ya Muhammad Islamkan aku wahai Muhammad. Itu sebahagian. Sebahagian lagi mereka menidakkan apa yang Nabi terima, sedangkan dalam Taurat yang mereka pegang jelas menyebutkan Nabi Muhammad akan main sebagai Nabi akhir zaman. Manusia ada dua. Yang kata alim kitab ni, yang kata alim Taurat apa semua ni, ada dua golongan, ada dua bahagian. Hak satu, bila Nabi Muhammad mengaku jadi Nabi, baca wahyu Quran, mereka terima dan mereka masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam. Tapi ada yang Taurat terang-terang bagi tahu akan main Nabi akhir zaman, nama Muhammad. Mereka tahu dah dalam Taurat terang sebut benda tu, tapi bila main Nabi Muhammad, mereka tahu. Maka golongan ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Firman Allah, wa qala allazina kafaru, dan berkata oleh segala orang kafir setengah kepada setengah, sama-sama mereka duk lawan tembak, hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Dia berkata friendly sama-sama mereka. Dia berkata, adakah, yakni maukah aku hendak tunjuk akan kamu satu orang laki-laki, maksud mereka Nabi Muhammad, yang mengkhabarkan akan kamu apabila dihancurkan akan kamu sebagai hancur, bahawa kamu itu dibangkit pada kejadian yang baru yang lain pula. Mereka sama mereka duk tembang tu tembang perli. Mereka dah nak dengar satu cerita baru. Ni ada pula satu orang main duk cerita dekat kita ni satu hari mati. Bila mati tanam dalam perut bumi, bila dah tanam badan kita dah hancur luluh habis semua dah dalam perut bumi, esok bangkit balik pula di satu padang nama dia Mahsyar. Nak bangkit balik pula ni, kita hancur ni, dia kata boleh bangkit balik. Tu cakap perli. Hampa tak dengar kan ni cerita baru ni, rumah ni satu orang bagi main doa mak dia jadi nabi, konon-konon kata kita ni tu dah lepas mati kambing dalam tanah hancur boleh bangkit jadi lagu kita doa adalah ni balik. Hampa tak dengar kan cerita ni? Cara cakap tu cara perli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni diceritakan oleh Allah dalam Quran. Aftara 'ala Allahi kadhiba. Apakah Nabi Muhammad itu buat atas Allah dusta pada yang demikian itu? Tuhan tanya balik ni. Tuhan cerita perangai mereka dalam ayat ni, dan Tuhan tanya balik, awak mereka yang duk perli Nabi ni, yang duk sindiak Nabi ni, yang duk cakap, duk buat acan-acan main dekat Nabi ni, awak mereka ni aftara 'ala Allahi kadhiba, adakah mereka anggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni duk buat cerita bohong tentang benar ni? Tuhan kata, yang mereka duk cakap sama-sama mereka duk kata dekat Nabi ni, awak mereka ingat Nabi Muhammad bohong tak? Tuhan kata macam tu. Firman Allah, ambihi jinnah, ataupun mereka ni duk cerita-cerita ni, mereka duk anggap dengannya, yakni dengan Nabi itu junun, yakni gila, dikhayalkan perasaan yang demikian itu. Tuhan kata, mereka ni, mereka ingat Nabi Muhammad ni dia khayal, dia pergi buat cerita khayal ada dekat orang. Macam tu kan? Tuhan nak marah ni. Dalam ayat ni Tuhan nak marah. Tuhan marah kepada orang yang menyakiti kekasih dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Dia adalah kekasih Allah. Allah cukup sayang dekat Nabi. Tiba-tiba orang pergi buat lagu tu dekat Nabi. Oi. Kita pun kita ada anak, kita sayang anak kita. Satu orang hidup kata lebih kurang dekat anak kita, tergurih juga hati kita. Ini kan pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah, Habibullah, kekasih Allah. Takkan Allah nak diam orang duk kata lebih kurang dekat Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, dia kata depa ni ingat Nabi Muhammad bohong enggak bila Nabi nak cerita pasal alam-alam ghaib ni. Depa duk ingat Nabi Muhammad ni jinnah daripada perkataan junun. Depa ingat Nabi Muhammad ni gila ke bila bercakap merapu ikut sedap mulut. Tuhan kata macam tu. Balil ladzina la yu'minuna bil akhirah fil azab wal dalalil ba'id. Maka kata Allah, tetapi bermula segala mereka yang tidak beriman dengan akhirat, daripada bangkit kubur dan daripada azab kubur, daripada azab neraka dan pada azab itu sesat yang jauh daripada yang sebenar, pada dunia. Tuhan kata puak-puak ni semua yang tak percaya tentang soal kubur, tak percaya pasal soal azab, semua mereka ni sebenarnya sesat. Sudahlah tak percaya, pergi kata Nabi Muhammad pembohong. Sudahlah tak percaya, pergi kata Nabi Muhammad gila. Sudahlah tak percaya, pergi buat macam-macam menyakiti Nabi Muhammad. Mereka ni semua, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang sesat. Waddalalil ba'id, berada di dalam kesesatan yang sangat jauh. Firman Allah, afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minat sama'i wal ardh. Maka tiadakah lihat mereka itu kepada barang yang antara depan mereka itu dan barang yang belakang mereka itu, dan barang yang bawah mereka itu dan barang yang atas, yakni langit dan bumi yang ada di depan mereka itu. Tuhan kata orang-orang yang tak percaya ni, mereka tak beralih ke kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Mereka tak tengok kan.
Dia tak tengokkan ni tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di keliling ni. Kita baru ni tuan, minggu lepas ke 2 minggu lepas, 2 angin kuat main. Siapa kirim main angin tu? Hujan tak ada, apa pun tak ada. Duduk tengah hari rembang elok-elok baru ni, pukul 12 lebih gambar baru ni. Tengah rembang, datang tengok angin kuat main. Duduk dalam rumah batu, bunyi ni apa hal ni? Keluar tengok pasu-pasu bunga terbalik, tunggu langgang habis. Pokok besar sampai 1,5 pemeluk pun tumbang, terbongkai hatang keluar. Hujan tak ada, apa tak ada. Tiba-tiba sekali lalu aja angin tu main. Bumbung rumah, taman pokok senar pun diangkat. Berapa punya banyak benda jadi hari tu. Tak tengok ke kejadian ni? Kalau tengok, tak ingat ke siapa yang buat benda ni? Sendiri jadi ke benda ni? Ni kitab kita duk baca ni sendiri jadi ke? Tak ada ke satu kelang kita cetak dia? Satu kitab tu lebih ada lebih tu aja. Kitab ni ada kerana ada kelang cetak dia. Angin kuat main ni dia tak main sendiri, melainkan ada Tuhan yang hantar dia main. Bila tengok benda-benda macam ni, tak teringat ke kata Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa? Macam tu. Firman Allah, "Inna sya na'tif bihimul ardh." Dan jika kami hendak dan jika kami mau, nescaya kami telan dengan mereka itu bumi seperti mana kami telan Qarun dulu. Ni Tuhan dah nak. Tuhan kata puak-puak ni tak nampak apa yang jadi depan mereka, belakang mereka, kiri mereka, kanan mereka, atas mereka, bawah mereka. Benda lalu jadi ni, mereka tak dapat pengajaran kan? Tuhan kata kalau sampai macam tu sekali punya butanya hati mereka, sampai tak boleh ambil pengajaran, Tuhan kata innasya, kalau kami mau nasib bihimul ardh, kami boleh telan depa ni semua, suruh bumi telan buang depa ni semua. Tu sambil taruh di atas muka bumi ni. Tuhan kata kalau mau. Tuhan sebut dalam ayat tu innasya, kalau kami mau. Makna dia apa juga? Makna dia Tuhan boleh buat kalau dia nak buat. Dan Tuhan dah tunjuk dia dah buat. Macam mana Qarun, satu orang yang kaya-kaya, sampai hari ini kita panggil harta karun. Qarun satu orang yang kaya-raya, sepupu Nabi Musa pula lagi. Oleh kerana dia bantah dan dia menjadi funder, dia menjadi banker, dia menjadi orang yang menyumbang duit untuk nak lawan Nabi Allah Musa alaihi salam, sampai satu peringkat Tuhan suruh bumi telan Qarun dengan harta merata dia sekali telan dia habis. Kalau Tuhan dia buat dekat Qarun macam tu, Tuhan yang buat dekat Qarun tu, Tuhan tu lah yang ada lah ni. Tuhan tu boleh buat kepada siapa yang dia mahu. Dan Tuhan kata dalam Quran, innasya, kalau kami mau. Maknanya at any time, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Tuhan mau, Tuhan suruh bumi telan orang-orang yang duk bantah Tuhan ni. Bumi akan dengar perintah Tuhan, dia akan telan orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Allah, au nuskit alaihim kisafan minas sama, ataupun kalau kami mau, kami boleh jatuhkan atas mereka itu sepotong daripada langit, tindih mereka itu sampai mati. Tuan-tuan, jangan kata Tuhan tak ingat nak buat benda ni. Pasal apa? Pasal Tuhan sebut dalam Quran benda ni. Jangan kita duk ingat Tuhan tak buat kita. Jangan ingat macam tu. Pasal apa? Pasal Tuhan ada sebut benda ni. Ni kita duk baca ni ayat Quran, tuan-tuan. Yang kita duk baca ni ayat Quran, kalam Allah. Yang kita duk baca ni cakap Allah Subhanahu wa taala. Makna Tuhan ada sebut benda ni. Tuhan kata kalau kami mau, kami boleh suruh bumi telan orang-orang yang bantah ni. Kalau kami mau, kami boleh perintahkan langit rampan naik buang kepin, mati sekampung, tuan-tuan. Tuhan kata kalau kami mau, kami boleh buat macam ni. Inna fi zalika la ayah likulli 'abdin munib. Bahwasanya pada yang demikian itu, yang ni binasa kafir dengan telan bumi dan kena tindih langit itu, dalil bagi tiap-tiap hamba yang kembali hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kuasa Allah bangkit kubur dengan roh dan jasad dan barang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman bila baca ayat ini hati takut. Orang yang beriman bila baca ayat ini hati takut. Takut apa? Takut kerana dia tahu Tuhan boleh buat. Kalau Tuhan boleh buat. Dia bawa amai angin lebih kurang 45 minit dia lalu hari tu ni. Dia lalu 45 minit dia, tuan-tuan tengok kemusnahan berapa banyak.
kemusnahan berapa banyak. Baru buat rumah koning, baru batang dia berapa ribu duit tu bayar tak habis lagi. Dia main 45 minit dia koning tu dia angkat pergi buang atas padang. Sekali main aja angin tu, belum ada kilat, petir apa semua tak ada lagi, angin aja main lagu tu. Berapa ribu manusia menanggung kerugian. Baru angin sekali lalu macam tu aja. Belum macam yang Tuhan kata ni, kalau kami mau, kami suruh bumi telan orang-orang yang derhaka. Kalau Tuhan buat benda ni tuan-tuan, habis manusia yang derhaka ni musnah semua sekali. Dan mai itu dia kata kisah Nabi Daud alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Dawuda minna fadlan." Dan sungguh telah kami datang kepada Daud itu daripada kami akan pemberian jadi nabi dan dapat kitab Zabur sebagai anugerah mukjizat kepada dia. Itu dia. Nabi Allah Daud alaihi salam ni nak cerita Nabi Daud. Nabi Allah Daud alaihi salam ni Allah pilih dia jadi nabi, itu anugerah. Dipilih untuk menjadi nabi itu satu kepujian, satu anugerah Allah kepada dia. Turun pula satu kitab untuk dia, nama dia kitab Zabur, itu sebagai satu penghormatan kepada dia. Dan kami kata, ya jibal awwibi ma'ahu wat-tayr, wahai bukit-bukit, kembali olehmu sertanya dengan mengucap tasbih, dan burung-burung mengucap tasbih, yakni wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada bukit dan kepada burung, suruh mengucap tasbih bersama-sama dengan Nabi Allah Daud alaihi salam. Tiap-tiap kali mengucap akan Nabi Daud, dengar bukit dan burung, maka sama-sama mengucap tasbih dengan dia. Ini mukjizat bagi dia. Ini yang kata istimewa Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud ni istimewa dia apa tuan? Suara sedap. Nabi Daud alaihi salam ni istimewa dia suara sedap. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Satu malam Nabi berjalan di celah-celah rumah orang, rumah-rumah sahabat dia. Nabi lintas rumah Abu Musa al-Ash'ari. Kebetulan masa tu Abu Musa al-Ash'ari tengah duk baca Quran. Abu Musa al-Ash'ari ni suara sedap. Nabi lalu dengar Abu Musa duk baca Quran tu. Nabi duduk di tepi rumah dia, duduk dengar, duk menghayati bacaan Quran yang dibaca oleh Abu Musa al-Ash'ari. Nabi duk dengar. Nabi cukup syok dengar orang baca Quran sedap ni. Nabi cukup syok. Nabi duduk dengar semalaman. Esoknya lepas sembahyang subuh, Nabi kata dekat Abu Musa, Nabi kata dekat dia, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Nabi kata dekat dia, wahai Abu Musa, Allah bagi dekat hang suara macam seruling, seperti mana seruling yang Allah anugerahkan kepada Daud alaihi salam. Nabi puji dia depan-depan. Nabi kata, wahai Abu Musa, semalam aku lalu ke tepi rumah hang tengah baca Quran. Sesungguhnya Allah bagi dekat hang suara sedap, sedap macam mana suara yang Allah bagi kepada Nabi Daud alaihi salam. Abu Musa al-Ash'ari bila dengar macam tu, dia kata dekat Nabi SAW, dia kata, Tuan, kalau aku tahu Tuan dengar bacaan aku semalam, aku akan baca tak berhenti. Dia kata, tuan-tuan, penghormatan bila baca Nabi dengar ni, Allahu Akbar. Seronoknya Abu Musa al-Ash'ari ini. Demikian yang dikatakan Nabi Daud alaihi salam suara sedap. Hari ini kita baca pula dalam surah Sabah ni, dalam Quran ini dia cerita apa? Tuhan kata, ya jibal awwibi ma'ahu wat-tayr. Tuhan kata, wahai bukit, wahai burung, kalau hampa dengar Nabi Daud berzikir, hampa kena berzikir sama dengan dia. Bukit berzikir sama dengan zikir Nabi Allah Daud alaihi salam. Perintah Allah kepada bukit dan kepada burung, wahai bukit, wahai burung, kalau sekiranya Nabi Daud start bertasbih, start berzikir, hampa dengar aja, hampa kena berzikir sama dengan dia.
Kalau tuan-tuan buka dalam Ibnu Katsir, dia buat main lagi hadis cerita pasal burung ni. Burung ni kalau tengah terbang lintas Nabi Daud tengah bertasbih, burung berhenti di tengah udara tu, tak berjalan kerana tertariknya dengan sedap suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Ini anugerah yang Allah bagi dekat dia. Begitu firman Allah. Wa alanna lahul hadid. Wa alanna tu dia tak berbaris tu. Jangan baca wanna lahu pula. Wa alanna. Wa alanna. Wa alanna lahul hadid. Dan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, lembut baginya, yakni bagi Daud itu akan besi pada tangannya. Mukjizat yang kedua yang Tuhan bagi dekat Nabi Daud, besi ini Allah dengan dia. Nabi Daud alaihi salam dalam nak kontrol besi ini, dia tidak perlu kepada api, dia tak perlu kepada martun. Hari ini kalau jadi pandai besi, jadi tukang besi, dia kena ada api, bakar besi bagi merah menyala baru dia kepak. Ataupun pakai martun, katok dengan martun, katok sampai besi itu merah baru boleh kepak. Tapi Nabi Allah Daud alaihi salam, bila dia pegang besi, dia pintai besi ini macam mana dia duk pintai benang. Allah Subhanahu wa taala bagi mukjizat tu pada dia. Dan mengikut riwayat ulama-ulama tafsir, mereka menjelaskan bahawa orang yang mula-mula mereka cipta baju besi untuk pakai dalam medan perang ialah Nabi Allah Daud alaihi salam. Dia orang yang mula-mula cipta baju besi. Tangan dia pegang besi lembek. Allah Subhanahu wa taala bagi anugerah tu dekat dia. Dan dalam riwayat hadis mai cerita macam-macam, sehingga kan pada masa tu dia boleh buat berapa puluh ribu dirham satu hari hasil daripada pandai besi yang Allah bagi dekat Nabi Allah Daud alaihi salam. Daripada pendapatan dia dalam bidang besi ni, pendapatan itu dia ambil sebahagian kecil, sebahagian besar dia bagi kepada umat dia yang ada pada zaman itu. Ini yang dikatakan Nabi Allah Daud alaihi salam, wa alanna lahul hadid. Dan kami, yakni Allah lembut baginya, yakni bagi Daud itu akan besi pada tangannya seperti tepung yang diuli. Dia nak buat contoh tu, macam mana kita hari ni pegang tepung diuli nak buat roti canai tu, tepung tu lembut, uli ikut kita nak jemput, kita nak buat lagu mana, macam tu Nabi Daud dengan besi ni, dia boleh diuli besi tu, besi jadi lembut dengan dia. Dan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala kata, an-ni'mal dabirat, bahawa perbuatlah olehmu akan baju rantai yang sempurna labuh, yakni sampai ke bumi. Allah perintah Nabi Daud suruh buat baju rantai. Baju tu pula bukan pakai takat nak tutup dada aja. Baju tu labuh macam filem matrik pakai tu. Dia pakai lagu gaun labuh macam tu, tapi buat daripada besi. Nabi Daud orang yang mula-mula buat baju rantai, baju besi. Wa qaddir fit tarbi, dan sama, yakni ukur olehmu kadar lengan baju rantai itu, jangan kasar dan hadis. Tuhan nampak pula nak buat baju tu, nak potong macam mana, baju besi ni nak buat macam mana, tangan ni jangan sampai bagi pergelangan tangan, buat bagi elok elok. Baju tu buat dengan ukuran yang Allah tentukan. Nabi Allah Daud alaihi salam buat macam yang Tuhan suruh. Wa'malu salihan, dan beramal olehmu wahai ahli Daud akan amalan yang saleh-saleh, yakni fardu dan sunat. Di samping Tuhan bagi mukjizat yang berbagai-bagai ini, jangan lupa beramal saleh. Tuan-tuan, kat kita ni pun Tuhan bagi macam-macam. Apa hak Tuhan bagi dekat kita ni, kita balas balik dalam bentuk syukur atas apa yang Tuhan bagi. Ada di kalangan kita ni Tuhan bagi anak cukup ramai, alhamdulillah, pandai-pandai pula. Sekira-kira itu umur tua ni dengan anak ramai pandai-pandai ni, kira tak ada masalah kita ni. Tuhan bagi, itu anugerah Tuhan dekat kita. Ada orang Tuhan tak bagi anak seorang pun, sampai jadi krisis, berkelahi, bercerai-berai. Punca apa? Punca Tuhan tak bagi anak, dia jadi macam tu. Maknanya anak ni satu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balas balik anugerah tu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya kita Tuhan bagi jadi waras, ujung rambut sampai ujung kaki kita waras, otak boleh fikir,
syukur banyak-banyak kepada Allah, Tuhan tak jadikan kita orang cacat. Maka anugerah apa pun Tuhan bagi, wa'malu salihah, balas balik dengan beramal salih atas anugerah yang Tuhan bagi dekat kita. Inni bima ta'maluna basir, bahawasanya aku dengan barang yang kamu beramal itu melihat aku balasan atasnya. Allah Subhanahu wa taala kata, hampa buat apa pun aku tengok. Tak ada satu benda hampa buat aku terlepas pandang. Tuhan kata, hampa buat apa pun aku tengok dan aku akan balas perbuatan yang hampa buat. Wali Sulaiman ar-rih, ini pula cerita keistimewaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Wali Sulaiman ar-rih, dan kami permudah bagi Sulaiman itu akan angin, yakni usungnya ke mana yang dia hendak pergi. Itu dia yang kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Tak payah kenderaan apa, kuda, unta, apa pun tak payah. Bagi apa? Dia nak pergi mana pun, Tuhan permudahkan perjalanan dia dengan angin bawa pergi. Yang kata Nabi Sulaiman ni, Nabi Sulaiman alaihi salam ni sudahlah jadi Nabi, bagi jadi raja pula lagi. Sudahlah jadi Nabi, sudahlah jadi raja. Allah tundukkan makhluk-makhluk yang ada pada masa itu, tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Bukan Allah tundukkan manusia saja, bahkan Allah tundukkan jin pada perintah dia. Bukan Allah tundukkan manusia dan jin saja, Allah tundukkan angin dan binatang-binatang pada dia. Angin bawa dia. Kalau ingat nak pergi mana, angin luk bawa dia. Dia kata, maka itu keistimewaan yang Allah bagi kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Uduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Tu dia. Maka berpagi-pagi Sulaiman itu berjalan sampai petang, pergi jauh sebulan. Dan berpetang-petang ia berjalan sampai pagi, jauh sebulan. Boleh ia pergi. Maksud dia apa? Nabi Sulaiman daripada waktu pagi, kalau dia berjalan sampai tengah hari. Daripada pagi tengah hari dia berjalan tu, kalau orang lain berjalan, kena ambil masa sebulan. Nabi Sulaiman punya pergerakan, dia bertolak pagi, tengah hari dia sampai satu tempat. Tempat dia pergi tu, kalau orang lain nak pergi, sebulan baru sampai. Dia pagi tengah hari sampai. Dan tengah hari pula nak sampai petang, dia berjalan, kalau orang lain nak berjalan, sebulan juga. Maknanya perjalanan Nabi Sulaiman untuk siang sampai ke petang, daripada pagi sampai petang tu, Nabi Sulaiman boleh pergi satu tempat tu, pagi bertolak, petang sampai. Orang lain kalau nak pergi 2 bulan baru sampai. Itu maksudnya. Nah, abang kata Allah permudahkan perjalanan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Wa asalna lahu ainal qit, dan kami hancur, yakni kami lepaskan, kami sayangkan baginya, yakni bagi Nabi Sulaiman itu keluar mata air, tembaga hancur, tembaga cahaya. Bagi Nabi Sulaiman alaihi salam ni pula tembaga, tapi Nabi Daud tadi ni besi boleh lembut dengan tangan dia, boleh buat macam kita uli tepung. Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah jadi dekat dia keistimewaan mukjizat ni apa? Daripada perut bumi ni dia keluar mai tembaga cahaya. Tembaga cahaya tu dia boleh pegang, dia boleh bentuk-bentuk buat apa benda. Tuan-tuan, ni kita duk baca Quran ni. Kalau hadis boleh orang tanya, ni hadis sahih ke tak? Boleh tanya. Quran dia tak ada sahih tak sahih. Quran kira semua kena pakai. Bagi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Allah terbitkan daripada perut bumi ni, terbit mai tembaga cahaya. Tembaga cahaya tu dia boleh pegang, dia boleh bentuk, dia boleh buat apa-apa dengan tembaga cahaya yang keluar daripada perut bumi itu. Yakni Allah Ta'ala keluarkan bagi Nabi Sulaiman daripada perut bumi itu tembaga cahaya seperti ayam. 3 hari 3 malam di negeri Yaman, seperti mana keluarnya ayam, dan perbuat kerja manusia sampai sekarang daripada tembaga yang dikeluar pada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tembaga tu keluar 3 hari 3 malam, dia keluar tak berhenti sebagai anugerah Allah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kemudian pula dia main dalil atas kenabian Nabi Sulaiman. Wa minal jin man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih, dan setengah daripada jin-jin itu mereka berbuat kerja antara hadapannya. Ini pula istimewa Nabi Sulaiman lagi satu. Apa dia? Jin jadi kuli dia. Jin, yang kata jin ni,
jadi khadam, jadi orang kerja, duduk di bawah arahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dia boleh suruh jin buat apa yang dia mau. Jin akan buat apa yang dia suruh, yakni dengan izin Tuhannya. Benda ni berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman suruh apa, jin akan buat. Jin tak akan cari alasan untuk tak buat apa yang disuruh oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan, jin boleh doa arwah ni kuatlah. Kita arwah manusia pun tak mau dengar. Manusia, kita arwah pun dia tak mau dengar. Dia buat itu boleh, kita pirang ingat. Dia boleh buat itu manusia. Kita arwah dia kata tak senang. Dia tak ubat, dia kata tak senang. Dia tak senang. Kita marah dia boleh, tak boleh. Dalam macam ni, kena buatlah. Dia kata ingat apa, aku nak kena dengar cakap. Manusia pun kita tak boleh arwah. Nabi arwah jin. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam jin dengan arahan dia. Dia tunjuk sana, lari pergi sana. Dia tunjuk sini, lari mai sini. Dia suruh buat apa, jin semua pergi buat. Dia kata, wa may yazigh minhum an amrina nuziqhu min adzabis sa'ir. Dan barang siapa bantah daripada mereka itu, daripada suruh kami, yakni suruh Allah dengan taat Sulaiman itu, nescaya kami rasakan dia daripada azab api pada dunia, yakni dengan pukul akan dia oleh malaikat dengan tungkat daripada api yang membakar akan dia, dan pada akhirat dengan azab neraka. Amma jin tak pergi buat suruhan Nabi Sulaiman. Kalau Tuhan kata kalau ada, tapi tak ada lah ceritanya Nabi Sulaiman suruh apa pun dia buat. Tuhan kata kalau ada jin yang bantah tak mau buat, kami akan suruh malaikat bawa tungkat api dipukul belakang dia, suruh dia pergi buat apa yang Sulaiman suruh. Sudah tu akhirat itu kena bakar dengan api neraka lagi, pasti bantah arahan Sulaiman. Bantah arahan Sulaiman maksudnya bantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah suruh mereka patuh kepada arahan Sulaiman. Begitu. Firman Allah, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahari. Perbuat mereka itu, yakni jin bagi Sulaiman barang yang dia kehendaki. Nabi Sulaiman nak apa, mereka akan buat. Daripada rumah yang tinggi-tinggi, mereka akan buat apa juga yang Nabi Sulaiman suruh buat. Nabi Sulaiman suruh buat bangunan tinggi, mereka akan buat bangunan tinggi. Dan bersudah Baitul Maqdis, ini adalah riwayat dia kata Baitul Maqdis itu pun sendiri disiapkan pembinaan dia pada zaman itu. Disuruh jin mengeluh emas dan perak dan permata, jauhar dan yakut dan ambar dan gaharu, maka dibina dengan batu putih, kuning, hijau dan tiangnya daripada belor yang jernih, dan atap, dan diatapkan dia dengan tatah segala bagai permata, dan dihamparkan buminya dengan ambar ni wangi-wangian. Maka tiada rumah yang terlebih hebat dan terlebih bercahaya daripadanya, dilihat malam seperti bulan malam 14. Sentiasalah yang demikian itu, sehingga diruntuhkan akan dia oleh bangsa. Dan apabila emas, perak dan segala jauhar permata dan bawa di negeri Iraq dengan sebab Bani Israel bunuh Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Ini riwayat ini tidak daripada hadis yang sahih. Riwayat yang kita baca ni tidak daripada hadis yang sahih. Dia nak cerita apa? Dia nak cerita kata jin ini dikerah, suruh buat kerja-kerja ni semua. Dikorek, cari emas, perak, batu permata, segala wangi-wangian, ambar, gaharu, apa semua pergi cari. Kemudian pergi buat binaan-binaan yang elok dan sebagainya. Ni semua jin pergi buat atas perintah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Mereka buat semua benda ni. Dan benda ni mai daripada riwayat yang tidak sahih. Yang sahihnya apa dia? Jin ikut apa yang disuruh oleh Nabi Sulaiman. Apa yang mereka pergi buat secara detail tak diterangkan oleh ayat Quran. Begitu. Wa tamathil, dia kata, dan perbuat gambar-gambar anbiya dan ulama taruh di masjid. Ini syariat Nabi Sulaiman, bukan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad dilarang. Kita tak boleh dalam masjid duduk gantung gambar-gambar apa, tak boleh. Masjid tak mau ada gambar-gambar orang ni, tak mau ada. Kerana gambar itu sendiri pun dibahas panjang lebar oleh ulama. Dua benda yang dibahas panjang lebar oleh ulama ni, yang duduk di dalam kalimah taswir ni. Apa dia? Satu, patung. Patung sepakat semua ulama kata tak boleh, kecuali patung mainan budak-budak. Yang tu aja. Lain pada tu patung tak boleh ada dalam rumah.
lain daripada patung budak-budak main, tak boleh ada dalam rumah. Hak budak-budak main pasal apa boleh? Pasal tidak ada unsur penghormatan pada dia. Budak-budak punya patung dia main, hari ni dia lempak bawah bangku, esok dia lempak di celah tonggek di dapur, maka tidak ada penghormatan pada patung tu. Patung tu boleh ada dalam rumah, tapi patung hak jenis tu bubuh atas meja, atas lemari, bubuh atas rak, apa semua ni pi di Indonesia, di Bali dibeli patung gajah balik dia bubuh, yang ni tak boleh. Pasal apa? Pasal ini ittifaq ulama, sepakat ulama mengatakan haram simpan patung dalam rumah. Kalau simpan juga, malaikat rahmat tak masuk, yang masuk malaikat maut saja. Malaikat maut dia tak nak pantang. Apa adalah rumah pun maitan dia masuk. Malaikat rahmat tak masuk. Adapun yang kedua ni surah jenis gambar-gambar. Gambar orang, gambar apa semua ni, ini khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama kata tak boleh juga sebab dia masuk di dalam tafsir yang dilarang oleh Allah. Sebahagian ulama kata gambar ni kalau sekiranya dia tidak menghasilkan bayang. Kalau patung ada cahaya dia ada bayang, gambar dia tak ada bayang, maka benda tu diharuskan. Tapi walau bagaimanapun di masjid gambar-gambar orang tak mau ada. Ini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dulu benda ni boleh. Maka Nabi Sulaiman suruh jin buat gambar-gambar ni, gambar anbiya, gambar ulama, taruh di masjid supaya lihat oleh manusia, bertambah ibadat. Supaya orang tengok gambar tu, maka mudah-mudahan orang rasa terangsang untuk nak beribadat. Tu simpan gambar-gambar orang alim apa semua tu. Mudah-mudahan bila tengok gambar tu berasa semangat macam nak jadi macam kawan tu. Dia kata mudah-mudahan begitu. Dan ijtihad tiada haram perbuat gambar-gambar pada syariatnya, pada syariat Nabi Sulaiman. Adalah gambar-gambar itu daripada tembaga dan kaca dan ziham. Bersalahan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuat gambar-gambar itu haram. Dia beritahu dah. Tak ada kita terang. Bersalahan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Muhammad kita ni hidup buat gambar gantung-gantung di masjid itu haram. Dia kata tak mau itu. Wajifan, dia kata, dan salam besar ataupun pinggan besar yang boleh merimpun makan 100 orang, jin kena pergi buat benda tu. Gambar yang ni kot yang ayah pin dia buat cerek besar pun dekat rumah dia. Dia baca ayat ni kot. Dia baca-baca, dia kata lagu ni Nabi Sulaiman tu buat, dia ambil satu cerek besar pun depan laman rumah dia. Kan? Yang ni dia kata apa? Dia kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman suruh jin dibuat. Di antara benda yang jin buat ni apa dia? Dan talam besar, jifan. Jifan ni satu talam, satu pinggan besar, sampai boleh makan 100 orang keliling dia. Dia kata kal jawab, seperti mana telaga pada besarnya pinggan ataupun talam itu. Punya besar ni macam telaga, dia kata. Wa qudurin rasiyah, dan juga periuk yang tetap tiada berubah, yang ada kaki, ada tumpu dia, diperbuat daripada bukit negeri Yaman. Buat periuk besar, buat dengan tumpu siap untuk tahan periuk tu. Ini jin buat pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Maka jin naik atasnya dengan tangga, nak naik di apa pun kena naik dengan tangga pergi periuk besar ni. Seperti mana kejadian kawah-kawah dan besi pilih ayam yang besar-besar itu diperbuat daripada jenis batu besi. Dan kami kata ya'malu ala Dawud syukra, dan berbuat amal olehmu wahai ahli Daud dengan taat Allah, syukur baginya atas barang yang dikurniakan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah pasal Allah perintahkan supaya jin-jin ni apa semua taat kepada perintah Sulaiman, dan juga bersyukurlah keluarga Daud pasal Allah bagi dekat dia mukjizat-mukjizat yang disebut tadi. Bersyukurlah atas kelebihan yang Tuhan bagi. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Tuhan kata, dan sedikitlah daripada segala hamba aku yang syukur bagi nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Falamma qadayna alaihi al-maut, maka tak kala Allah hukum atas Sulaiman itu akan mati. Setelah dia melalui zaman gemilang dia, Nabi Sulaiman hebatlah. Jadi Nabi, jadi raja, boleh kontrol bukan sahaja manusia, bahkan jin dia boleh kontrol. Nabi Sulaiman diberikan zaman kegemilangan dia, sampai angin pun dengar cakap dia, nak pergi ke mana pun dimudahkan oleh Allah. Semua ni Tuhan dah bagi dekat dia. Falamma qadayna alaihi al-maut, maka sampai masa Tuhan nak bagi dia mati. Manusia, Nabi Sulaiman pun manusia juga, sama dengan kita.
Kita daripada zaman kita bawah dulu hidup macam-macam lah. Yang cerita susah-susah, yang cerita macam-macam. Laluan hidup kita ni macam-macam. Sampai ke satu peringkat kita jadi senang. Tuhan bagilah kat kita apa-apa pun tak perlulah pergi berhajat, tadah tangan minta tolong kat orang. Pendek kata Tuhan bagi kita boleh hidup senang lenang, anak pinak semua pun senang. Tak ada masalah apa. Bila kita dah sampai di kemuncak hidup di atas dunia ni, sampai mata Tuhan akan matikan kita. Ini lumrah kehidupan manusia. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam tak salah kami hukum Nabi Sulaiman itu akan mati sampai hari dia akan mati. Maka mati Nabi Sulaiman itu berdiri di atas tungkatnya setahun. Nabi Sulaiman mati macam tu. Mati dalam keadaan duduk berdiri, duduk pegang tungkat. Mati, tapi orang tak tahu kata Nabi Sulaiman sudah mati. Ini bukan hadis sebenarnya, yang kita duk baca ni ayat Quran. Ini dia duduk dengar pula, ini pelik ni, duduk dengar cerita Nabi Sulaiman. Daripada dulu-dulu cerita orang putih, King Solomon and the children. Once upon a time, there was a queen of Sheba. Kan? Sheba tu negeri Sabah lah. Nak cerita pasal Puteri Balqis ni. Anak-anak kita di sekolah masuk pertandingan storytelling apa semua kan. Duk hafal cerita ni, King Solomon and the children. Once upon a time, dia kata. Kan? Dia cerita Nabi Sulaiman ni tak pernah aku dengar. Pula Nabi Sulaiman mati duk pegang tungkat ni. Tuan-tuan, ini Quran. Kita tak dengar pasal kita tak baca. Kita tak dengar pasal kita baca tapi tak faham apa yang kita baca. Jadi tu tak tahu situ lah. Malam ni bila kita baca, kita tengok makna dia, ni baru tahu. Bila dah tahu, tengok balik. Oi, Quran kata. Quran kata. Bila Quran kata, betul. Bila sampai masa Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Nabi Sulaiman itu mati, berdiri dia atas tungkat dia setahun, duduk berdiri pegang tungkat. Dan jin tiada ketahui. Puak tu tak tahu, duk buat kerja tungin terbalik. Kalau tahu kan pakai cunggit balik habis lah. Dia kata mati lah, duk buat apa lagi. Dia kena kerahan tenaga. Jin ni kena kerahan tenaga. Mau dia nak tunggu. Boleh celah ha? Boleh tuang ha? Tapi tak tahu pasal apa. Duk tengok Nabi Sulaiman steady aja duk berdiri, duk pegang tungkat. Tengok duk mati kita tak lepas-lepas ni buat kerja tungin terbalik. Buat jin ni. Dan jin tiada ketahui, dia kata. Duduk berbuat kerja yang berat-berat. Oleh kerana tak tahu, duk nampak Nabi Sulaiman duk tengok buat kerja tungin terbalik. Seperti adatnya, seperti biasa buat kerja. Sehingga dimakan oleh Allah, yakni aneh-aneh akan tongkat dia. Tongkat yang Nabi Sulaiman, tongkat ni tuan-tuan, sunnah. Nabi Muhammad SAW pun pakai tongkat. Bukan kerana tua tak larat dah. Tongkat itu sunnah. Baik. Tongkat Nabi Sulaiman pakai itu kena mamuh aneh-aneh. Maka jatuh Sulaiman mati di dalam mihrab bilik tempat ibadat dia. Bila aneh-aneh makan tongkat, makan baru rebah. Rebah tu baru buat jin buradah ni semua baru tahu. Mati dah dia ni rupanya. Dia kata lagu tu cerita Allah beritahu dalam Quran. Firman Allah, ma dallahum ala mautih illa dabbatul ardh. Maka tiada yang menunjuk atas matinya itu. Tak tahu kata dia mati. Pasal apa? Pasal jasad para anbiya ni tak apa. Jasad para anbiya, jasad orang yang mati syahid, betul-betul punya syahid, Allah pelihara jasadnya. Tak apa. Saya ingat balik cerita masa kerajaan ambil tanah nak buat empangan beris ke, empangan apa di sini tu ni. Masuk dalam paper cerita tu. Bila kawasan tu dikenal pasti sebagai kawasan yang nak dibuat empangan, maka dipindahkan orang yang duduk kawasan tu, dan juga kawasan kubur dibongkar dan dibawa ke tempat lain. Bawa kubur ni ditanam tempat lain. Bongkar jumpa beberapa kubur, bukan satu, beberapa kubur yang dah mati berapa puluh tahun, 60 tahun ke 70 tahun dulu. Mayat tak apa. Duk bungkus elok dalam kain kapan pun tak apa. Buka tengok. Orang tua-tua yang mati hidup tengok kenal. Dia kata ni guru Quran dulu. Guru Quran duk mengajar Quran di kampung mereka. Berapa puluh tahun Allah pelihara mayat dia. Tu disik. Ni dia pun senang jadi tentu. Ustaz apa nama yang duk kerja di pusat Islam tu? Ustaz Muhsin.
yang kerja pusat Islam. Orang itu di Masjid Banggui, dia korek liang nak simpan satu mayat yang baru punya, kok jumpa. Kain kapan pun tak apa lagi. Ustaz Muhsin dah meninggal berapa lama dah. Allah yarham Ustaz Muhsin. Allah pelihara. Ada istimewa dia, hanya Allah yang mengetahui. Bukan. Kalau manusia lagu ni pun Tuhan pelihara atas sebab-sebab keistimewaan yang ada pada dia. Ni pula Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mati setahun dah duduk pegang tongkat, Allah pelihara jasad dia tak apa pun. Tak menunjuk atas mati dia ni, melainkan dabatul ard, yakni anai-anai sahaja. Makan tongkat dia, jatuh, baru orang tahu kata Nabi Sulaiman sudah mati. Ta'kulu min sa'adah, makan akan tongkatnya itu. Anai-anai makan tongkat Nabi Sulaiman tu. Bila dah tongkat tak tahu dia apa baru tahu kata dah mati. Falamma qarra tabayyanatil jin an law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka tak kala jatuh tersumpah Sulaiman mati, nyatalah oleh jin, jika ada mereka itu tahu akan yang gaib, nescaya tiada berhenti mereka itu di dalam azab yang hina itu, yakni di dalam kerja yang berat itu, kerana takut kepada Nabi Sulaiman alaihi salam itu. Dan diketahui setahun itu dengan hisab kadar barang yang dimakan oleh anak-anak sehari semalam dihimpun jadi 1 tahun. Jin ni bila tengok Nabi Sulaiman dah mati, tengok tungkat anak-anak dah makan sebatang dah habis. Oh, mereka kata mati dah. Kalau kita tahu kata dia ni mati, tak ada pasal nak pergi buat benda ni semua. Dah belah lama dah dia kata. Kita buat ni pasal kita takut kat dia. Macam tu cerita jin. Macam mana boleh tahu kata setahun Nabi Sulaiman dah mati setahun? Dilihat kepada anak-anak. Anak-anak makan tungkat tu, sehari semalam berapa banyak dia makan? Sehari semalam berapa inci, berapa sentimeter dia makan? Sehari semalam berapa? Suka setahun baru hapus, 1 tungkat semua baru hancur. Maka dianggarkan kematian kewafatan Nabi Sulaiman sudah 1 tahun. Ini kira orang forensik punya kerja. Orang forensik bila jumpa satu mayat, dia boleh bagi tahu dia ni dipercayai mati dah 3 hari dah. Macam mana forensik boleh tahu kata mayat ni dah 3 hari dah? Macam mana dia boleh tahu? Dia ada ilmu untuk nak tahu benda ni. Dia ada ilmu dia. Kadar perebutan mayat, lalat yang main hurung mayat, hari pertama lalat apa, hari kedua lalat apa, hari ketiga dia tak sama. Tonton, so abang mingguan Malaysia ni kalau kita beli, jangan duk baca tentang cerita Mawi tu. Beli mingguan Malaysia, baca tentang cerita ni, cerita kesihatan ni. Dia ada satu muka cerita kesihatan. Hak baru ni cerita pasal jerbu, bahaya jerbu. Pakar dalam bidang tu akan beritahu. Dia ada masa dia main cerita darah tinggi, ada masa dia main cerita jantung, ada masa dia ambil pakar-pakar dalam bidang ni. Hari tu pakar forensik cerita. Di antara benda yang pakar forensik cerita ni apa? Dia kata nak kenal mayat ni dah berapa hari, tengok lalat. Dia kata itu salah satu cara nak kenal. Sebab dia kata, pakar forensik kata kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan buat lalat ni macam-macam jenis. Dia kata orang baru mati dalam tempoh masa 24 jam satu jenis lalat nanti mati. Dia masuk hari yang kedua, lalat hak mula dah tak ada dah. Dia main lalat kumpulan kedua pula, lalat lain. Dia main hari ketiga, tak ada dah lalat kumpulan 1, kumpulan 2 tak ada. Dia main lalat kumpulan 3 pula. Orang yang buat kajian tentang benda ni, dia tahu. Baru kita nampak dunia Tuhan buat lalat pun ada cerita dia. Bila kita baca benda-benda macam ni tentang bukan knowledge sains yang kita nak ambil, kita nak tengok kebesaran Allah di sebalik Allah menjadikan apa-apa benda yang ada dalam dunia. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salam tahu kata dia dah wafat 1 tahun. Macam mana? Tengok dari segi anai-anai makan tungkat dia. Kalau sehari semalam berapa banyak? Jumlah tengok setahun dah berapa banyak Nabi Allah Sulaiman wafat. Firman Allah, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, wallahu a'lam. Itu kita sambung kemudian. Lepas ni kita sambung, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Dia nak mai pula cerita apa? Keingkaran kaum Sabah terhadap nikmat yang Allah bagi dekat dia. Allah bagi anugerah dekat kaum Sabah ni, ataupun penduduk dia dipanggil Sabaiyah. Anugerah yang Allah bagi kepada kaum Sabah ni diingkari.
Engkar mereka tu, Allah mendatangkan satu hukuman. Lepas ini insya-Allah kita akan tengok cerita Allah hukum mereka dengan meruntuhkan empangan Ma'arij itu. Bagaimana empangan itu diruntuhkan, dan apabila runtuh, apakah malapetaka yang menimpa kaum Sabah ini. Wallahu a'lam. Tentang kalau kita tengok, kita boleh tahu apa? Quran ni dia umpama lautan luas. Lagi duk baca, lagi banyak benda kita baru tahu. Baca baru duk tahu ni banyak, baru duk tahu banyak. Kita tak pernah tahu, baru duk tahu. Itu baru duk baca berapa surah saja. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau kita baca tafsir Quran 30 juzuk. 30 juzuk baca. Kita boleh tahu ni lautan ilmu yang ada dalam Quran ni, lautan yang tak bertepi, yang kalau sekiranya dibuat kajian pun habis umur kita kaji tak habis lagi. Senang apa dia? Senang jadi orang yang tak mau kaji langsung. Jadi dia pun tak tahu apa. Senang siapa pun tak tahu. Hampa nak cerita pasal apa pun aku tak tahu. Nak cerita pasal dalam rumah gambar tak boleh gantung, patung tak boleh simpan, apa pun dia tak tahu. Rumah dia nak bubuh apa pun dia bubuh, suka hati dia. Dia nak buat apa, tak apa pun tak sampai kata apa kat dia. Dia kata aku dah buat lama dah hendak. Nah, orang tak mengaji. Saya jumpa satu orang duduk sembang itu, dia kata begitu. Dia kata begitu, dia kata saya tak mahu ustaz, dia kata mengaji ini orang lebih mengaji agama, saya tak mahu. Saya nyari pasal apa? Dia kata payah. Dia kata kita mengaji, tak ada ni hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Dia kata payah. Tak ada mengaji, senang dia. Lalu tu punya orang buat lah. Payah, dia kata mengaji, tak lagi tahu kata hak tu tak boleh, tahu kata hak ni tak boleh. Dia kata jadi payah. Satu. Hujah dia yang kedua, dia kata apa? Dia kata hak kita tahu dah lah ni pun banyak, kita tak boleh nak buat lagi. Dia kata pergi nak belajar lagi. Dia kata pergi nak belajar, nak beritahu banyak lagi. Dia kata jaga baik-baik. Dia kata kita tahu, kita tak buat, dosa lagi besar pada orang tak tahu. Ketim darah kita dengar tu kan. Dia kata kita hadut tahu ni pun kita tak boleh nak amal banyak lagi. Dia kata nak pergi cari pasal, dia kata nak pergi beritahu banyak lagi. Lagi banyak kita tahu, lagi besar dosa kita. Pasal apa? Pasal kita tahu tapi tak buat. Dia kata baik tak kacau. Dia kata oi kacau lah. Dengar lagu ni tu saya tak berani nak dekat. Tak berani. Pasal apa? Nak cakap apa dia duk kaya terang dengan orang dia cakap di tengkok ni nak cakap kat dia. Jadi kita pun tak mau dengar orang. Bila orang cakap tak betul, dia duk kata betul. Tak boleh kan? Tak betul benda tu. Kalau tak mau kata tak betul pun jangan duk kata betul. Kan? Kita ni kadang-kadang tabiat kita. Bila bercakap dengan orang ni, orang cerita apa-apa betul. Padahal tak betul. Betul apa? Tak betul lah. Tinggal lagi kita nak kata tak betul ke ataupun kita nak sengak dulu ya. Dalam agama dia kata disuruh kita bercakap hak benar, tapi dalam agama juga dia beritahu kalau bercakap benar boleh menyebabkan kita ditimpa mudarat besar, maka kita dimaafkan daripada bercakap yang boleh boleh mai dekat kita mudarat besar. Tapi jangan sokong hak tak betul tu. Kan? Tapi tabiat orang kita bila cerita dia betul apa? Tak betul. Kan ini kena jaga. Jadi bila macam ni dia cerita mai dia buat cakap pandai depan kita. Kita pun kata dia tak apa, ada kerja nak pergi mana ke? Tak ada. Assalamualaikum. Tiba. Kalau nampak dia ni kita lawan tak bawa mudarat, lawan pergi. Kita kata dia kata tak okey, itu tak okey. Dia kata betul tak okey, saya kata. Dia ada setengah orang pula dia bercakap, dia paksa kita terus mengaku kata betul. Kan? Betul tak betul? Betul tak betul? Dia tanya gitu, betul tak betul? Betul tak betul? Bila kita kata tak betul, dia jadi terbelalak dia mata. Dia tanya kita, betul tak betul? Kita kata tak betul. Dia kata tak betul kat mana pula? Kita kena ada hujah nak terangkan dia. Tak betul. Pasal apa? Pasal Nabi SAW suruh. Nabi kata dalam hadis dia, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni fardu. Fardu patut dia sama dengan semayang. Semacam mana kita wajib semayang fardu, macam tu kita wajib menuntut ilmu. Jadi kalau kita menafikan menuntut ilmu ni sebagai satu benda yang disuruh oleh agama, sama macam kita menafikan wajib semayang.
kita kata dia lagu tu. Dia orang yang macam ni, bila kita kata lagu tu, dia kata hang pun tak tahu, dia start muncul, dia pergi habis kat dia. Tuan-tuan, dalam masyarakat ni kita ada anak 5 orang pun 5 macam perangai tu ada. Tuan-tuan boleh bayang dalam kampung kita dulu berapa ramai orang tu ada, berapa macam pahaman, perangai, kepercayaan, pegangan yang tu ada dalam kampung kita ni. Bolehkah kita nak atok semua orang bagi jadi wahdatul fiqh? Dia kata bagi jadi mempunyai kesatuan dalam berfikir. Boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. So apa yang kita boleh ialah yang Nabi buat, kita menyampaikan. Orang yang nak menerima penyampaian dakwah ini bukan untung untuk kita, selamat untuk dia yang terima. Tapi bagi orang yang menolak dan tak mau terima, dia tanggung akibatnya. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu tidak. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surat. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.